1, 2, 3, 4. Sorry. 3. Ha. 3. Oh, Dah cukup baik sebar agensi. Sudahkah kalian semua ingat peraturan seni tinju keluarga Hua? ingat. Atuk, Yun Chong, kau sebut yang pertama. seni tinju keluarga Hua diwariskan lelaki, bukan wanita. Ya. Yun Fei, kau sebut yang kedua. Seni tinju Hua untuk ahli keluarga, bukan orang luar. Atuk sangat keras kepala. Bukankah ini cuma nak halang saya daripada mewarisi cucu perempuannya sendiri? Bagus. Tapi saya tahu kau rapat dengan sepupu Yunyan. Tapi kena ingat dia tidak berketurunan Hua. Lagipun dia perempuan. Seni tinju keluarga kita tak boleh diajar padanya, faham? Ya, Atuk. Baik. Hari ini saya akan ajarkannya rahsia terbesar seni tinju Hua. Chuan Fist. Chuan Fist. Alah, masih nak ajar juga. Saya dah pelajari Chuan Fist 3 tahun lepas. Tapi sepupu-sepupu lelaki belum pun belajar. Generasi muda keluarga Hua tak mampu sokong keluarga. Intipati Chuan Fist ialah fokus pada satu titik. Semakin fokus, semakin kuat penetrasinya. Aha. Atuk memang hebat. Bila saya boleh capai 1/10 kekuatan Atuk, saya dah puas hati. Atuk, boleh saya cuba? Asalkan rajin berlatih, engkau pasti boleh berjaya. Lin Chong, kau dulu. Ya? Alah, bodoh. Fokuskan tenaga. Untuk menembus. Yunyan, siap bila kau datang. Yunyan, Alamak, habislah aku. Aku dah kena tahu. Yunyan, bila awak sampai? Tuk, saya baru sampai. Yunyan awak di sini sejak tadi. Kenapa kami tak perasan? Peliknya ni. Shunyan tengah memerhati kita. Kami langsung tak sedar. Saya cuma dengar ahli martial arts tahap Grandmaster boleh menyatu dengan persekitaran. Yunyan, awak ni merepek saja. Yunyan tak tahu ilmu bela diri. Mana mungkin dia Grandmaster? Yunyan, tadi saya ajar mereka gaya Hua. Awak nampak apa? Atuk, saya tak tahu ilmu bela diri. Saya tengok pun tak guna. Saya cuma terjengket tengok. Tengok je, bukan belajar. Atuk, Yunyan tengok pun dia takkan boleh belajar. Ya, memang tak tahu ilmu bela diri. Atuk, saya betul-betul tak reti. Atuk tengah uji saya. Saya tak boleh gerak. Atuk. Atuk, awak buat apa ni? Yuaki betul tak tahu ilmu bela diri. Baik, Kak. Jom kita pergi. Okey adik-beradik, teruskan latihan. Ayo. Bukankah kau tak pandai bersilat? Yun Feng, terlihat. Tak, semakin ku kuat, Datuk semakin tak senang. Lebih baik pura-pura kalah. Yuyan. Kau benar-benar belajar silat Hua. Ada apa lagi nak cakap? Datuk, saya cuma belajar sedikit. Lupakan saja. Tak belajar sedikit pun langgar peraturan kaum. Mesti diurus ikut peraturan kaum. Yun Xiang kumpul ahli kaum. Saya akan guna hukum keluarga. Datuk. Baik. Bapa mertua. Yun Xiang. Yun Se buat salah apa? Apa terjadi? Sampaikan wasiat saya. Keluarga kau dikejar musuh. Tak ada jalan keluar. Kakak kau amanahkan kau pada kami. Selama ini, keluarga Hua jaga kau. Kami tak pernah zalimi kau, kan? Tapi kau pula? Ni cara kau balas budi. Tanya anak perempuan kau, apa kebaikan dia dah buat? Apa terjadi? Apa yang terjadi? Ayah, bukan apa-apa yang serius. Aku cuma mengintai abang berlatih silat keluarga Hua. Apa? Bodohnya kau. Tapi Yunyan tak ada rasa seni bela diri. Jadi walau kau intip pun, dia takkan boleh pelajari.
Du kan zipper berzakon. Peraturan keluarga mesti diutamakan. Mana boleh dianggap remeh. Dia perempuan bukan keluarga. Kesalahannya lebih berat. Shen tahu orang luar mempelajari silat keluarga Hua. Bagaimana harus dihukum? Mengikut peraturan keluarga, dia patut dipotong tangan dan kakinya. Apa? Tuan potong tendon tangan kakinya. Macam karena je, kena dia nak hidup nanti. Tuan bapa mertua, tolong jangan. Dan kau pula. Chen Zhen, kau gagal didik anak. Lepas potong tendon tangan kakinya, kau dan anak perempuan disingkir dari keluarga Huo. Tuan, ayah mertua bukan kena paksa kami mati. Ini semua salah dia sendiri. Laksanakan hukum keluarga. Pakcik, betul nak potong tendon aku? Aku anak saudara kau sendiri. Ya, abang. Ayah, adik kita percaya kami jaga mereka. Berani kau. Das pasukan dit kelan skizening butas. Sudah tain lupa? Laksanakan. Ayah, apapun Yunyan anak saudara kita. Kenapa tak kunci dia dulu, jangan bagi keluar? Setuju? Datuk, tolonglah. Terhaka. Veteran diurutkan pro, mesti diutamakan. Sesiapa berani membelanya lagi, keluarlah dari keluarga Huo. Keluarga Huo tiada anak derhaka sepertimu. Baik. Kalau kau tak buat, aku sendiri yang akan laksanakannya. Ayah mertua, semua kesalahan ini milik hamba. Hukumlah hamba saja, boleh. Kau personal insisted. Keluar. Tunduk. Aku takkan berlutut. Budak nakal, kau nak melawan? Yunyan, jangan bertindak melulu. Apa sih Syuan yang dekat demo? Aku tak peduli. Atuk, usia dah lanjut. Pemikiran pun sudah ketinggalan zaman. Jika Huo Chuan mahu berkembang, tak boleh bergantung pada keluarga Huo saja. Kau tak layak memberi nasihat padaku. Suruh tunduk atau tak? Hamba takkan berlutut. Yunyan, kau tahu risiko, kenapa masih berani lakukan? Kau tahu peraturan ketat, kenapa masih curi ilmu keluarga Huo? Pergi. Aduh. Ia akan belajar ilmu keluarga Huo. Supaya tak perlu lari menangis saat musuh serang. Dulu aku hanya mampu lari. Sekarang aku nak belajar seni bela diri. Untuk menjadi lebih kuat. Sebelum nendam you keluar yang musuh datang. Kenapa awak tak faham? Saya belajar silat keluarga Huo juga boleh lindungi keluarga Huo. Keluarga He punya ahli sendiri untuk menjaganya. Tak perlu orang luar seperti awak menjaganya. Ya. Saya bercantum orang dua. Walaupun nama keluarga Ibu Huo, tapi dia perempuan juga. Jadi dia tak layak belajar silat keluarga Huo. Tapi Datuk, pernahkah Datuk terfikir, kalau bukan kerana degil dan kolot Datuk, kalau dia belajar silat keluarga Huo, dia takkan dibunuh musuh. Adik? Adik, jangan banyak cakap. Baik, curi silat keluarga Huo saya, langgar adat keluarga. Hari sini saya mesti putuskan urat dan ligamen jiwa. Anak Datuk sudah mati. Datuk tak peduli. Saya cucu kandung Datuk. Nenek Harik Senikuan hanya kerana belajar silat keluarga Huo, Datuk nak hancurkan hidup saya. Adat lebih penting daripada cucu sendiri? Ya, adat keluarga mesti diutamakan. Siapa pun dia, semua mesti patuh adat keluarga. Yun Chong, Yun Xiang, bawa dia pergi. Hei, jangan. Belajar silat keluarga Huo, saya belajar silat Huo untuk membantah. Walau Raja Langit turun hari ini, awak takkan putuskan urat saya. Saya Chen Yunyan takkan mengalah. Wah, derhaka. Orang berdua sedang menderhaka. Tangkap dia. Hei, jangan. Mesin hujan usom, tulis beranak. Asal ke luar dah. Dah cari sendiri di sini. Ya, kekan hukum keluarga penasihat.
Bos maafkan saya, Tuan. Saya kata walau Raja Langit turun, jangan harap boleh lakukan. Berani sungguh. Shen Tao, jangan berlengah. Yunyan serah diri. Pakcik tak nak sakiti awak. Tak mungkin. Pakcik yang baik, mari saya lihat silat Huo yang awak belajar. Selepas mati, tablet roh kamu akan disingkirkan dan tak masuk ke dewan nenek moyang keluarga Huo. Memandangkan kamu bertekad tinggi, saya akan temani kamu. Ciao, Long. Keluar! Saya bagi kamu pergi dulu. Saya lepaskan kamu nanti. Ayah asyik pukul macam ni sahaja. Tak menarik langsung. Oh, insyaAllah. Jadi apa yang kamu nak? Kalau kamu kalah nanti, semasa keluar dari keluarga Huo, kamu kena merangkap bawah pihak saya untuk keluar dewan. Cadangan bagus, dengarlah. Kenapa saya nak setuju, wahai orang tua? Kalau tak, kamu akan mati. Ifaisin, kita mulakan. Si pecundang mana nak dulu? Cepatlah, kita sedang tergesa-gesa. Atuk, biar saya buat. Chen Yunyan, ini urusan dalaman keluarga Huo. Bukan giliran orang luar nak tunjuk pandai. Atuk. Apa yang kamu nampak? Kamu cuma orang baru yang akan mati kalau pergi. Kena minta orang luar tampil sokong keadaan. Ini nak kisah bukan? Ya. Keluarga Huo kamu memang tak guna. Kamu berdua datang sekali. Dia. Pak Xiaolong sangat hebat. Walaupun Huo Xiaolong latih silat keluarga Huo, tenaga dalamnya bercampur-campur, jelas menyerap tenaga orang. Ini dipanggil seni mempertahankan diri syaitan. Sekarang giliran korang, dua orang tua tak guna. Marilah berdua. Raksasa. Xuan Tinju. Langit merentas tinju. Kau pun belajar langit merentas tinju. Ini langit merentas tinju sebenar. Tukar gaya tangan sesuka hati. Tinju. Aku akhirnya faham intipati langit merentas tinju. Langit merentas tinju. Ya. Bagus. Aku tak sangka langsung. Keluarga Huo sekarang dah teruk sangat hingga tak boleh kalahkan anak aku. Sungguh mengecewakan. Lebih kena baik kamu tukar nama keluarga dan keluar dari keluarga Huo. Warga emas, nak lawan? Atau merangkap bawah kangkang aku dan keluar dari keluarga Huo? Kalau mau hidup, merangkaklah. Hoi orang tua, cepatlah berlutut. Sujud lalu merangkak bawah celah kaki aku. Berani kau. Aku lawan kau. Yunye, hey. Atuk nak buat apa? Tak nampak ke pakcik kau dah kalah? Nak datang sini cari mati? Hey. Atuk. Ini hal keluarga Huo hari ini. Sekalipun kami semua mati, bukan hal kau punya. Cepat pergi dari sini. Rupanya aku ni orang luar bagi kau. Budak kecil macam kau nak lawan diorang. Hari ini keluarga Huo mungkin akan pupus. Kau dengan bapa jangan masuk campur. Bagi aku tengok kehebatan kau. Hoi orang tua busuk. Berani kau jadi atuk aku? Atau merangkak bawah celah kaki aku?
Kung Fu Hua Xiaolong ni pelik. Atuk dah tua. Tak mampu lawan dia. Tumbukkan ni untuk atuk aku yang dah mati. Ayah. Tumbukan ini untuk ayahku. Tumbukan ini kerana kau buatku marah. Hahaha. Korang semua pergi. Biar aku seorang. Aku dari mereka. Hal hari ini tak ada kena-mengena dengan kau. Kau. Atuk tak nak aku dan ayah terlibat. Risextus dan Desina Hideb talang lebih penting daripada aku. Tak guna fikir bila aku dah mati. Yunyan, kau betul? Aku kesian dengan kau. Mak, kau kena hidup dengan baik. Kau kena ingat yang dizikan ditetekan. Ini, kau tak mampu lawan mereka. Kalau kau buat, masyarakat akan bunuh kau. Bapa mertu, aku silap tentang kau. Kau kalah. Mulai hari ini, keluarga Hua jadi milik aku dan ayah. Sekarang semua mesti berlutut. Merangkap bawah aku seorang demi seorang. Tak mungkin. Kau pun mati. Abang. Ayah. Berlutut. Aku suruh korang semua berlutut. Tak dengar ke aku? Baik. Kau masih anak buah keluarga Huo? Si tua bangka. Kau pun berlutut. Orang tua, kau juga turun lutut. Datuk, jangan turun lutut. Kalau tak turun, kau mati. Ayah. Ayah. Berhenti. Seperti makhluk asing. Budak sialan, kekuatan kau segini je. Kau cari maut. Berhenti. Ayah. Apa tujuan semua ni? Cuba lagi, budak sialan. Atuk nak makan buah bekal. Cepatlah. Bagi sebiji. Yang ni boleh. Terima kasih, Atuk. Okey. Cepatlah. Atuk, kaki aku busuk ke? Bau harum. Orang tua. Kalau kau degil nak cari maut, aku tunaikan. Yunyan sebenarnya tumbuk Hua Xiaolong hingga terpelanting. Macam mana boleh jadi? Dia cuma belajar sikit-sikit je. Macam mana dia boleh jadi sekuat ini? Tunggu. Yunyan dah sampai tahap Grandmaster sebenarnya. Yunyan kau ni. Si jalan kecil, ini Yunyan. Kenapa dia boleh sekuat ini? Biasa-biasa je. Berani kau serang aku? Ini kau panggil serangan mengintai? Kau serang tiba-tiba semasa aku tak bersedia. Ini kan serangan mengintai. Orang yang kalah banyak alasan. Kalau tak puas hati, cuba lagi. Berani kau panggil aku loser? Kau cari maut? Chuan Fist. Crossed Sky Fist.
Bagus. Aku memang tak bezakan jenis-jenis boxing. Semua bergantung pada latihan individu. Tak sangka Chuan Fiz boleh kalahkan CrossFit Sky Fiz. Berani kau sakiti anak aku. Budak tak matang, kau cari maut. Bunuh. Si Wakil memang mengejutkan, si jalan kecil. Yang lebih mengejutkan belum bermula. Kau bijak berkata-kata dan mencari maut. Bertenang, Wo Wuji. Sebagai orang tua, berani sungguh kau serang anak gadis? Jika dia tak lakukannya, aku boleh lepaskan dia. Memandangkan dia muncul sendiri, aku akan bunuh dia. Wo Wuji, akhirnya hari ini urusan keluarga Huo. Lepaskan Yunyan dan ayahnya pergi. Aku merayu padamu, Datuk. Datuk, jangan merayu dengannya. Aku lawan dia. Mengarut Wo Wuji sedang di kemuncak, kau langsung tak setanding dia. Bunuh Yunyan. Jangan degil. Kau masih muda. Banyak lagi peluang di masa depan. Jaga gunung hijau, nanti ada kayu api. Wo Wuji, ini perseteruan keluarga. Jajakan orang luar. Baik? Ayah, jangan lepaskan si Jalang ini. Jangan risau, si Jalang ini tahu silat keluarga Huo. Kalau tak cabut akar, rumpai akan tumbuh semula. Ku akan bunuh dia. Kalau begitu, tunjuk kemampuanmu. Baik. Aku akan ajar kau baik-baik. Silat pedang langit. Yunyan dah kuasai silat tinju langit. Budak, jangan sangka belajar sikit silat keluarga Huo berani sombong depan aku. Kau masih terlalu hijau. Kau ingat kau dah menang? Yunyan, jangan pandang rendah lawan. Datuk, jangan risau. Singa pun perlu tenaga penuh tangkap arnab. Saya dah faham prinsip ini. Baik. Tinju langit silang. Saya tak tahu. Yunyan? Alamak, tinju silang Wuji saya terlalu kuat. Yunyan tak mampu lawan dia. Budak cepat sujud pada aku. Aku boleh cepatkan kematian kau. Tenaga dalam saya tak standing dia. Terus lawan begini. Saya tak boleh lawan dia. Tapi apa kata gabung tinju cuan dengan tinju silang? Kau akan mati dengan gerakan ini. Ya. Saya mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Tolong jangan bunuh anak saya. Aku sujud pada engkau boleh? Ayah. Apa ayah buat? Semasa emak pergi, nak jaga engkau baik-baik. Ayah takkan sujud. Kau pun tak boleh sujud. Saya belum kalah. Ayah, kau perlu terima kenyataan. Kau tak mampu lawan dia. Kenapa kau degil sangat, anak? Kau nak hantar anak aku ke kubur? Budak, kau dah semakin biadab. Semua dendam Huo Wuji ini hal keluarga Huo saja. Tak ada kaitan dengan keluarga Chen. Aku mohon lepaskan mereka, boleh? Aku tak nak bunuh mereka. Dia yang cari maut. Sekarang sujud. Aku bunuh kau saja. Lepaskan ayah kau. Huo Wuji, jangan keterlaluan. Kau yang keterlaluan. Aku sengaja beli kau. Apa masalahnya? Cukup. Abang Sing Wuj, hidup mati saya tak penting. Saya merayu kau, lepaskan anak perempuan saya. Ini satu-satunya keturunan keluarga Chen. Cepatlah, sujud dan minta maaf. Suruh saya minta maaf padanya. Lebih baik saya mati. Berani kau menghina aku, sial. Hari ini aku akan siksa kau sehidup semati. Tak boleh mati. Kau panglima kalah, berani menyalak di hadapanku. Berani sombong, ya? Ayah, saya nak dia mati. Peluang terakhir kau untuk mati sudah habis. Tinju langit silang. Yin dan Yang. Semua benda boleh dimasukkan. 1. Tinju langit silang. Bagaimana ini boleh terjadi? Yunyan memang ahli sejati. Saya sungguh tidak menjangkanya. Yunyan masih cipta gerakan baru. Ini hanya mampu dilakukan Grandmaster. Dah saya beritahu tadi. Yunyan ni Grandmaster. Dia memang Grandmaster sebenar. Yunyan cuma belajar sembunyi-sembunyi. Tiada sesiapa ajar dia.
Kalau kita ajar secara rasmi, betapa hebatnya latihan seni bela dirinya. Dia macam mana? Sukar nak cakap keadaan dia. Tapi awak dah binasa. Bukankah nak menyusahkan hidup saya? Tadi sombong sangat? Marilah. Biarkan aku naik tiang itu. Bukankah suruh keluarga Hua sujud? Sombong sangat? Mari sini. Apa awak buat ni? Aku akan bunuh kau. Tak boleh. Jangan bunuh. Saya merayu. Merayu pun tak guna. Mampuslah kau. Peresensia. Hari ini mesti bunuh binatang ini. Jangan lupa perlakuan mereka dulu. Lefakan dia. Tak nak. Aku tak akan. Yunyan. Kalau kau masih anggap aku datukmu, lepaskan dia. Datuk, sikap bertimbang rasa awak akan musnahkan pakcik dan sepupu. Hua Wuji dan bapanya tahu. Kalau tak cabut akar, rumpai akan tumbuh semula. Mereka boleh buat begini, tapi kita tak boleh. Kalau tak, apa bezanya kita dengan mereka? Hari Medingbon, apapun kau kata, aku tetap bunuh bapa dan anak durjana ini. Mulai hari ini, tak penting sama ada kau akui aku atau tak. Aku cuma nak keluarga aku selamat. Jangan halang. Aku bunuh kau. Jangan halang. Tetua dah sampai. Jangan buat hal. Kenapa datang sekarang? Tapi mereka datang masa ni. Jelas mereka menyebelahi Hua Wuji dan anaknya. Tetua lebih adil uruskan hal. Ketua keluarga. Bila awak wariskan ilmu Hua pada orang luar, apa hukuman awak? Peraturan keluarga Hua, ilmu Hua tak boleh diwaris keluar atau pada wanita. Ia terlanggar dua peraturan sekaligus. Tapi awak tak pergi ambil tindakan. Macam mana kami nak patuh? Tak sangka langsung, mereka betul-betul tolong Hua Wuji dan anaknya. Dapo. Kami nak wariskan ilmu tinju keluarga Hua pada orang luar. Kata awak peraturan marga mesti diutamakan ayah dan saya diusir dari keluarga Hua, tapi hari ini awak wariskan ilmu tinju Hua padanya. Mengikut peraturan marga orang luar curi ilmu tinju Hua, bila tendon tangan dan kaki dipotong. Dia pula orang luar dan perempuan. Kenapa tendon dia tak dipotong? Atuk, peraturan marga awak hanya untuk orang luar. Ya. Ya. Hua Xiaoluo, berani awak cakap karut. Dengan bantuan nenek moyang hari ini, saya cuma perlu kalahkan si tua Hua saya, potong tendon Chen Yunyan dulu. Lepas tu keluarga Hua akan tunduk pada kita. Bunuhlah saya, lagipun awak tak tahu malu. Pak Cik, awak sendiri yang kata peraturan nenek moyang mesti dipatuhi ayah mati kerana peraturan ini. Tapi bila sampai pada cucu awak, peraturan nenek moyang tak guna lagi. Sebagai ketua marga, awak kena beri penjelasan pada semua orang berketurunan Hua. Ya, Atuk. Kalau peraturan marga tak dipakai, maknanya kami wanita boleh belajar ilmu tinju Hua. Anak saya yang tak berbangsa Hua pun boleh belajar ilmu tinju Hua. Ini bahaya Atuk sangat jaga peraturan marga dan maruah keluarga. Mereka sedang tekan Atuk teruk. Atuk pasti akan terus potong tendon saya. Alamak, cepat cakap sesuatu. Kau bapa kau. Kita tak boleh potong tendon Yunyan. Tanpa Yunyan, bapa dan anak Hua takkan lepaskan kita. Ya, Maya. Hok, diamlah. Chen Yunyan. Walaupun dia cucu saya, tapi dia curi silat keluarga Hua, dia dah langgar peraturan suku. Sebab dia langgar peraturan suku, maka kita perlu potong tendonnya ikut peraturan suku. Betul. Semua ada di sini hari ini. Biar selesaikan adil-adil. Supaya semua orang patuh pada awak. Nah, itu semua dalam situasi sama. Tendon Yunyan dah dipotong. Mau biar keluarga Hua terus ditindas. Yunyan langgar peraturan suku. Mana boleh bapa dan anak hina kita begini? Ini ikut undang-undang keluarga Hua ke? Dua orang tua. Bila keluarga datuk saya ditindas Hua Wuji dan anaknya, kenapa tak datang? Sekarang mereka kalah baru nak muncul. Saya rasa kuat awak berkomplot. Ya, awak berkomplot. Ya.
Baiklah baik. Pakcik, bila ayah saya bercakap tentang kekeluargaan, awak pula cakap peraturan suku. Bila saya cakap peraturan suku, awak cakap karut pula. Kalau begitu, tak perlu cakap lagi. Peraturan keluarga Hua terbatal. Mulai hari ini, sama ada bukan Hua mahupun wanita, boleh belajar silat keluarga Hua. Kalau Chen Yuan boleh langgar peraturan tanpa dihukum, kami pun boleh buat sama. Hanya kerana dia cucu ketua suku, boleh abaikan peraturan suku? Tak ada alasan begitu. Cukuplah. Si Tuan ni, hari ini aku nak tengok kesudahan kau. Kalau kau berani potong tendon dan ligamen Chen Yunyan, tendon kaki, ha. Chen Yunyan satu-satunya ancaman. Selagi dia jadi orang cacat, keluarga Hua semua tak perlu ditakuti. Yunyan, sekarang kau faham tak? Kenapa aku ambil peraturan puak serius sangat? Tapi peraturan puak tu tak hidup. Manusia yang perlu diutamakan. Datuk nenek keluarga Hua buat peraturan ini. Masa tu belum fikir perubahan zaman. Dunia sekarang dah kacau. Kuasa keluarga Hua perlu diteruskan. Negara kuat, bangsa kuat, lawan musuh asing. Kenapa tak? Berani kau bercakap karut sini? Budak tak guna. Ilmu tinju keluarga Hua rahsia hidup kita. Tak boleh diajar pada orang luar. Dua orang tua ni, kau dah nampak Hua Wuji dan anak mengancam kita. Kalau kita ikut peraturan puak potong tendon Yunyan, maknanya kita tunggu mati. Wuji mereka pun ada hak. Lagipun kita semua keluarga Hua tak perlu kejam sangat. Keharmonian tu berharga. Bagus. Hari ini di sini saya berjanji pada dua tua ni. Asalkan Pakcik potong tendon Chen Yunyan hari ini, saya dan ayah tak akan ganggu cabang sulung. Kalau mungkir janji, saya dan adik tak akan lepaskan. Ketua pasukan, giliran kau cakap. Bapa mertua. Sumpah bapa dan anak Wuji tidak boleh dipercayai. Ya, ayah. Ya, Datuk. Berhenti bercakap. Apa yang pun terjadi, Chen Yunyan melanggar peraturan nenek moyang keluarga Hua. Semua ini fakta yang tak boleh diubah. Siapa ada? Laksanakan hukum keluarga. Yunyan peraturan nenek moyang yang utama. Jangan salahkan Datuk. Si tua ini memang bodoh. Ayah cuma janji tak ganggu kau, tapi dia tak janji tak bunuh kau. Selagi Chen Yunyan uratnya putus, hari ini tiada siapa keluarga Hua di sini boleh hidup. Tidak, ayah, Datuk. Datuk, betul nak potong urat saya? Saya ketua keluarga. Peraturan keluarga mengatasi segalanya. Peraturan keluarga mengatasi segalanya. Salah sendiri bukan lelaki keluarga Hua. Chen Yunyan kau. Chen Yunyan berani lawan peraturan kau. Mengarut saja. Saya bukan keluarga Hua. Kenapa ikut peraturan keluarga Hua? Peraturan keluarga Hua jika awak mahu, simpanlah. Saya bukan dari keluarga Hua. Jika nak potong urat tendon saya, silakan buat. Chen Yunyan, awak tak malu ke? Xiaolong, diamlah. Jangan sangka saya tak tahu niat awak. Awak? Saya dah belajar seni bela diri untuk lindungi diri dan keluarga saya. Chen Yunyan ada bakat luar biasa. Pantas berfikir. Dia langsung tak boleh dikawal. Ini masalah besar. Perempuan sial ini. Kenapa langsung tak ikut peraturan? Dua tetua, jangan hukum saya. Memandangkan awak dah nampak bukan Datuk tak nak tegakkan peraturan, tapi dia tak berkemampuan. Kalau tak puas hati, kalahkan saya. Barulah awak boleh buat sesuka hati. Awak ni baiklah. Sombong betul awak. Sombongnya awak.
You sangka kami tak ada cara nak uruskan awak? Haryandi, saya tak kira akan bersyukur awak potong urat saya, malah bunuh Huo Wuji dan anaknya. Kalau ada kemampuan, cubalah halang. Dua tetua, awak nak tengok saja ke benda asing ini bunuh bapa dan anak kami. Toba, kau nak lepas dia betul? Aku tak nak lepas dia. Tapi aku tak lawan dia. Berani kau? Jom tangkap Chen Yan. Chen Yan lekaslah menyerah, jangan salahkan kami. Berhenti cakap kosong, teruskan. Berani kau, mari. Apa ni? Dua orang tua, kalian mesti buat. Biar aku tengok kemampuan kau. Aku Wuji bukan pembunuh, tapi aku tahu betul. Kalau tak bunuh kau hari ini, aku bukan orang yang patut dibunuh. Keluarga datuk aku takkan selamat. Jadi, matilah. Jangan buat terburu-buru. Pak Cik. Sepupu Yunyan, jangan bunuh aku. Aku merayu. Tolong lepaskan aku. Shin, kalau nak bunuh, bunuh aku. Anak aku masih kecil. Aku mohon lepaskan dia. Ayah, kalau risau benar. Potong tendon dia. Tanpa tenun tangan, dia tak akan ancam kau. Aku mohon. Ayah, jangan buat begini. Yunyan, lepaskan mereka kalau boleh. Yunyan potong tendon bapa dan anak lelaki mereka. Lagipun, kita semua keluarga Huo. Tapi Yunyan ikut cakap datuk kau. Atuk, aku tak suka bunuh orang. Aku tak takut pada mereka. Aku cuma risaukan Atuk. Memandangkan semua minta ampun untuk dia, aku tak boleh buat apa. Huo Wuji, hari ini aku tak bunuh kau. Aku hanya potong tendon dan ligamen kau. Tapi kalau kau masih tak berubah, jangan salahkan aku jadi kejam. Huo Wuji, kau kena hidup baik. Variety. Budak, dah cakap berhenti. Kau tak faham. Orang Jepun memang garang. Gadis ini cantik. Lagi mahir seni bela diri. Gadis, apa kata begini? Jadi gundi aku bagaimana? Kau cari nahas? Atul, jangan terburu-buru. Kau ada pistol. Saya Huo Gao. Apa tujuan kamu di sini? Shh, fikir baik-baik. Saya datang ke keluarga Huo untuk rekrut. Baguslah. Negara kami nak tubuhkan persatuan Wuan di Long. Rekrut pakar seni bela diri di sini. Kalau setuju sertai persatuan Wuan, mungkin keluarga Huo boleh naik presiden persatuan itu. Berani sungguh. Ini mau kami jadi pengkhianat. Dengar baik-baik, tak semua layak jadi pengkhianat. Saya hormat status keluarga Huo. Sebab itu saya datang. Kami tak boleh sertai persatuan Wuan. Jangan harap. Jangan cepat menolak. Adik, fikir lagi. Menyertai persatuan Wuan, kau dapat kekayaan dan kemuliaan. Yukura tak iya nongin selekanosa. Saya akan ajar kau. Jangan harap. Keluarga Huo lebih rela mati berdiri daripada jadi pengkhianat di persatuan kamu. Keluarga Huo masih ada maruah. Kau tak minum pelawas. Kau cari pasal. Berani kau? Yunyan, keluar. Kami, keluarga Huo, sentiasa berprinsip. Biarpun seluruh keluarga Huo mati hari ini, kami takkan berkhianat jadi pengkhianat. Jangan sekali menyerah. Aku takkan menyerah. Lebih baik mari daripada lakukan ini. Kalau berani, bunuh kami semua. Tak sangka kau masih ada semangat. Tapi tak apa. Tanpa keluarga Huo, masih ada keluarga Li, Zhang dan Wang. Aku dah beri muka pada keluarga Huo. Kau tak nak berterima kasih. Bunuh ayam beri amaran pada monyet. Aku akan musnahkan keluarga Huo kau. Pendekar pedang dan lelaki berparang ini kuat. Atuk dan yang lain semua cedera. Banyak askar Jepun tembak serentak. Lama, tak boleh lindungi mereka. Apa patut aku buat? Tangkap pencuri dulu.
Aku tangkap mereka dulu. Tapi tak nampak tahap latihannya. Aku rasa dia bukan orang biasa. Aku akan kira dari 1 ke 3. 3 karakter Ying Luo. Kalau tak sertai Persatuan Wuan, keluarga Huo akan dihapuskan. Kedua, Atuk jangan hiraukan kami. Cepat, lari sendiri. Sekarang hanya Atuk boleh lari. Aku tak nak mati sia-sia. Kilat. Tunggu. Miyamoto dan yang lain tak mahu menyertai. Saya dan ayah sanggup bekerjasama. Wang Xiaolong, kau memang hebat. Kau yang paling waras di sini. Tapi aku dah tanya ayah kau dulu, dia enggan setuju. Hahaha, Miyamoto dulu. Itu masa dulu. Sekarang kami ayah dan anak nak masuk Persatuan Wan untuk khidmat Dadongying. Wuji, berani sungguh kau. Kau nak keluarga Huo jadi bahan cemooh selamanya? Terus jadi busuk? Apa masalahnya? Yang penting kita tetap hidup. Orang yang bodoh tak nak kami ayah anak nak terus hidup. Kita boleh bergaduh sesama sendiri. Tapi masuk Persatuan Wan sekarang ni derhaka. Layakkah kau jadi rakyat Long lagi? Ho Wuji, awak buat kerja yang hebat. Memandangkan nak masuk Persatuan Wuan, sekarang aku lantik engkau ketua keluarga Huo. Sesiapa dalam keluarga Huo berani lawan, bunuh tanpa ampun. Terima kasih Miyamoto. Jangan risau. Kami ayah anak akan berkhidmat setia, sanggup lalui apa saja. Berani sungguh kau. Huo Wuki, perangai tak malu kau ni. Bakal hancurkan keluarga Huo. Hoi. Saya Ho Wuji. Diam. Hoi. Aku bagi 10 minit saja. Lepas 10 minit tak nak nampak sebarang bantahan. Sesiapa masuk Persatuan Wan? Kamu semua sudah dengar. Bunuh sesiapa yang dia sebut. Pergi. Si tua. Di dongeng ada peribahasa. Orang bijak sesuaikan zaman. Hari ini aku tak akan bunuh kau. Asalkan kau bawa keluarga Huo masuk Persatuan Wuan, aku jamin kau boleh tenang di usia tua. Wah Wuji, aku dah tua. Kau masih nak aku jadi pengkhianat. Bak, si tua ni. Nak cari maut ke? Tak takut balasan sebab kejar Xiaolong? Balasan sedang datang. Korang bodoh pun tak nampak. Hei, jangan bunuh perempuan tu. Simpan untuk aku. Pergi ikat perempuan tu untuk aku. Kau dah keterlaluan. Kau bukan pandai berkelahi ke? Pandai berkelahi pun tak guna. Sekarang zaman senjata api. Nah, aku pasti akan bunuh kau. Cukup, aku suka ni. Hahaha, kau tak nak bunuh aku ke? Baik, bunuh aku atas katil malam ni, Datuk. Datuk, lepaskan anak aku. Si tua, aku tanya kali terakhir. Nak masuk Persatuan Wan tak? Saya bertanya untuk kali terakhir. Mahukah kamu menyertai Persatuan Wan? Abang Duwaiter dimakan ni. Hampir-hampir aku di kampus hidup-hidup. Kau nak aku jadi pengkhianat? Kalau berani, tembaklah. Semua zuriat keluarga Huo yang berani jadi pengkhianat, walaupun aku mati, tak akan ku benarkan kamu masuk Dewan Nenek Moyang Huo. Aku, Huo Gao, lebih rela mati daripada khianat. Pengkhianat. Ayah. Huo Gao. Memandangkan kau nak mati, biar aku penuhkan permintaanmu. Datuk. Bapa mertua. Mampus, kau sengaja cari maut. Wu Qing. Ya. Ayah. Aku ni. Ini. Ya, boleh. Gracias. Yu Xiong Begi, kau dan anakmu dua-dua lelaki baik keluarga Huo. Aku kejam. Ayah. Ayah, adakah aku mengecewakanmu? Hahaha.
Kau bagus. Dan masih hidup. Ya. Kalian berdua patut mati. Kau patut mati. Perempuan jahat, kau layak mati. Kau layak mati. Pembenyu bergerak pantas. Macit. Aku rasa kau patut mati. Kau sangka aku tak ada kemampuan. Dengar baik-baik. Pemerintah King Zhou Chu Hong sudah bersekutu dengan Dong Ying. Pemerintah King Zhou. Jangan bincang itu sekarang. Kita bunuh mereka dulu. Berani kau ya? Aku tak berani. Kau memang cari maut. Berhenti. Dong Ying. Pemerintah King Zhou memang bersekongkol dengan Dong Ying. Semuanya sudah berakhir. Walau setinggi manapun ilmu bela diriku, aku tetap akan mati ditembak ramai-ramai. Apakah langit ingin menghancurkan keluarga Huo? Semua letak senjata sekarang juga. Kalau tidak, gambar semua akan dibunuh. Marshal muda, kita semua orang Cina. Mengapa Tuan bantu orang Jepun ini menganiaya kami, Marshal muda? Jika dati di berseduau, bagaimana kerajaan Long boleh ada harapan? Aku ada perintah. Marshal muda, Tuan datang tepat masa. Aku sangat sukakannya. Sekarang aku perintahkan untuk tembak satu persatu sampai habis. Marshal muda, sanggupkah Tuan bantu penzalim? Qing Zhou lokasi strategik tentera. Itu ia begini cara Tuan bantu Jepun. Tidakkah Tuan akan dikutuk sejarah? Setiap keputusan ayah ada sebabnya. Tentang penilaian sejarah, serahkan pada aku. Encik Miyamoto, aku cuma diperintah lindungi Tuan. Hal lain aku tidak peduli. Marshal muda, Tuan tak dengar arahan aku. Kau nak mati? Woman Jun, jaga percakapan awak. Kalau berani hina saya lagi, saya tak kesah bunuh awak. Saya takkan pergi. Memandangkan awak tak nak tolong, saya sendiri akan bunuh dia. Bunuh semua keluarga Huo. Ya, Marshal muda. Marshal muda, awak nak tengok sahaja orang timur bunuh rakyat kita sendiri? Saya perlu ikut perintah. Tak boleh halang tindakan Gong Benyu. Awak kena harap pada diri sendiri. Gadis, saya nasihat awak cepatlah datang sini. Kalau tak, lepas saya tangkap awak, saya hantar awak ke askar saya untuk layan mereka sepuas-puasnya. Berani hina saya bunuh awak hari ini. Budak perempuan, jangan buat begitu. Yunyan, berhati-hati. Bagus. Yunyan, awak buat dengan baik. Tebasan pedang. Tinju langit bersilang. Serangan curi hina. Tak tahu malu. Aku tak takut apa-apa. Perempuan tak berguna. Kau memang kuat, tapi masih boleh kejutkan aku. Akhirnya tetap sama. Kalau kau berani bunuh aku, keluarga Huo di belakang kau akan musnah sama. Apa aku takut membunuh? Patutkah aku lepaskan kau? Anak seluruh Huo kepada Saulmoth. Dengar baik-baik, Chen Yunyan lebih rela mati daripada jadi hamba. Yunyan anak baik. Keluarga He tidak gentar mati. Wanita tak kalah dengan lelaki. Aku kagum dengan kau. Kalau begitu, aku hantar kau ke alam baka. Marilah. Sembelihan Wushen. Yuye. Ya, kalau begini terus, ikan duyung akan kalah. Diam. Gadis, aku dah kata awak tak boleh kalahkan aku. Kenapa tak bertelut dan menyerah sekarang? Mungkin aku boleh beri jalan keluar.
Mimpi. Memandangkan nak mati, aku akan tunaikan hajatmu. Cuba sekali lagi. Ilmu bela diri Chen Yuyan bukan sekadar tinju. Seni tinju keluarga Huo boleh jadi telapak dan pedang. Marshal muda, masa dah bagi apa? Saya kagum dengan Cik Chen. Jangan masuk campur. Marshal muda, awak rasa dengan kata-kata awak boleh ubah kekalahan jadi kemenangan? Mengarutlah. Ya. Yunyan, rahsia tertinggi ilmu tinju keluarga Huo ialah yin yang, semua benda dalam satu relau. Satu relau menggemparkan alam. Satu relau menggemparkan alam. Alam ini dikawal oleh yin dan yang. Semua benda dalam satu relau. Satu relau menggemparkan alam. Matilah gaya langit ditebas dewa bumi. Segala benda di dunia boleh hancur dengan satu tumbukan. Penumbuk Dewa Chen Kun. Lapar. Hebat permainanmu. Macam mana aku boleh? Macam mana aku khianat dia? Cuma beberapa patah perkataan. Chen telah kuasai hakikat tertinggi ilmu tinju. Aku tak pernah nampak bakat setinggi ini. Dia genius bela diri yang jarang dijumpai. Ya, Yunyan menang. Bakat Yunyan luar biasa. Dalam keluarga Huo kita, tiada yang standing Yunyan. Bagus. Kerja baik. Malangnya Yunyan bukan lelaki keluarga Huo. Kau kalah. Aku kalah. Apa lagi? Hari ini aku tak bunuh kau. Bila aku balik nanti, aku akan bawa semua ahli silat dari negara aku. Aku tetap hancurkan kau. Kau sengaja nak cari maut? Aku cari maut pun, kau tak berani bunuh aku. Kau ingat kau siapa? Kau takut. Sebab kau tahu Panglima Muda pasti lindungi aku. Tulang orang Cina memang lemah. Walaupun kau pandai silat, apa gunanya? Kau masih dalam genggaman aku. Kau ni apa? Kau tak berani bunuh aku. Kau pun tak boleh bunuh aku. Nasib semua orang sama. Semua mati. Bila tentera aku sampai, kita sembelih kalian semua. Inilah realiti kejamnya. Berani sungguh kau. Aku cuma bully kau. Apa kau boleh buat pada aku? Kau cuma boleh marah tapi tak berdaya. Panglima Muda, kalau aku putus hubungan dengan keluarga Huo, dengan bapa aku, hari ini aku bunuh Miyamoto Yu, semua salah. Ini akan jatuh pada kau. Aku jamin keluarga kau selamat. Ya. Langit jadi saksi. Mulai sekarang Chen Yunyan putus semua hubungan dengan keluarga Huo dan bapakku. Mulai saat ini, Anon, semua yang aku lakukan tiada kaitan dengan keluarga Huo atau Chen. Kau buat apa ni? Apa mata Yewak? Kau maksud apa? Shuai, kau maksud apa ni? Aku cuma ikut arahan untuk jaga keselamatan kau. Malangnya, ilmu seni bela diri pencuri itu terlalu hebat dan terlalu laju. Aku akan minta maaf pada ayahanda selepas ini. Jangan kau hina darah Tionghoa aku di depan mata. Kau ingat aku tak ada maruah langsung ke? Kalau bukan kerana perintah tentera, dah lama aku koyak-koyakkan kau. Miyamoto Yu, masa kau nak mati dah dekat. Jangan bunuh aku. Kau tak boleh bunuh aku. Kalau kau bunuh aku, bapa aku akan habiskan semua kau. Aku tahu kekuatan belakang kau hebat. Tapi setinggi mana pun kuasa keluarga Miyamoto, hari ini mesti aku bunuh kau. Walaupun aku akan mati di tangan keluarga Miyamoto, sekurang-kurangnya aku boleh bunuh kau. Kalau bunuh atau tak bunuh kau tetap jadi tragedi. Lebih baik aku bunuh kau. Chen Yunyan memang jago seni bela diri. Lepas bunuh Gong Wenyong, dia lari lintang pukang. Kalau aku tak datang lambat sedikit, tentu aku dapat tangkap dia.
Baguslah budak ni, Chen Yunyan. Bila kau pergi, tak tahu bila kita boleh jumpa lagi. Bila kau dah keluar, jaga diri baik-baik. Panglima Muda, terima kasih banyak hari ini. Qingzhou bandar ketenteraan. Ayah dan Jepun cuma berpura-pura berkawan untuk tunda serangan ke Qingzhou. Oh, macam tu rupanya. Dulu saya pelik juga. General Chu lelaki berprinsip tinggi. Mana mungkin dia khianat dan ikut musuh. Tapi keadaan sekarang semakin genting. Yunyan, saya ada permintaan. Panglima Muda, silakan beritahu. Selagi Yunyan berkemampuan, saya tak akan menolak. Jepun ada lebih askar dan senjata. Mereka belum serang negara kita sebab mereka takut pada Santo Bela Diri. Santo tu wujud ke sebenarnya? Sudah tentu Santo Bela Diri wujud. 10 tahun lepas, Jepun pernah serang negara kita. Santo bunuh panglima musuh dengan satu pedang. Bunuh Marshal Jepun dan 2 guru bela diri. Santo Bela Diri idaman ahli seni bela diri. Kalau satu hari nanti saya jadi seperti Santo Bela Diri, itulah impian saya. Yunyan, dengan bakat bela dirimu, lama-kelamaan kamu pasti boleh berjaya. Yunyan, sejak 10 tahun lalu, Jepun cuba kesan lokasi Santo. Mereka syak Santo sudah tiada. Sebab itu mereka semakin berani. Harap kamu pergi ke Gunung Wolong cari Santo Bela Diri. Jika Santo tunjuk kuasa semula, Jepun tak berani bertindak ganas. Baik, Panglima Muda. Saya akan cuba cari Santo Bela Diri. Gunung Ganang dan ladang luas terbentang. Bagaimana aku mencari Sang Pendekar Agung? Sang Pendekar Agung. Adakah engkau masih hidup? Jika engkau masih bernyawa, mengapa belum bertindak? Chen Yunyan, berani kau bunuh adikku Gong Penyu? Ajalmu sudah dekat. Kau ini Chen Yunyan. Ya, aku... Berani sungguh kau. Berani kau membunuh abangku Miyamoto Yu? Dia yang mencabar aku dulu mahu menghapuskan seluruh keluargaku. Patutkah aku biarkan? Perempuan jahat. Semua patut mati. Abangku mahu membunuhmu. Nantikan ajalmu. Berani kau melawan tuanmu? Apa kau katakan? Kau patut mati. Kau hanya boleh marah. Apa lagi kau boleh buat? Berani lawan aku 1 lawan 1? Aku tak takut padamu. Kamu semua undur dulu. Hari ini aku akan hapuskan Sundal Long Kingdom ini. Tahu kekuatan guruku dari dokter. Tak apa. Yeah. Ya. Tangkap dia, jangan biar dia lari. Sial, terus lari. Chen Yunyan, tiada jalan keluar untukmu. Hari ini tempat ini jadi kuburmu. Walau hanya aku dia mati Desni hari ini, kau tetap jenderal yang kukalahkan. Kamu berdua tangkap dia hidup-hidup. Aku akan bawa dia balik ke Legion kita untuk berkhidmat tanpa henti. Askar Dongeng, rupanya kau. Mari lihat, bolehkah kau berlagak lagi? Berlagak pandai. Jika berani melangkah lagi, aku akan terjun. Jika nak siksa aku, mimpi indah Chen Yunyan. Kalau kau bunuh diri, keluargamu akan kuhabiskan, termasuk ayahmu. Kau sangka cuma boleh lindungi mereka? Di dunia ini, aku hanya persekuasa yang kawal, mengugutku dengan keluarga. Kau tak boleh ugut aku dengan keluarga. Semakin aku tunjuk kisah, semakin dia tak lepaskan keluarga datukku. Aku tegakkan leher. Lepas aku mati, banjir pun tak kisah. Baik. Kejam betul lelaki Wutian. Lelaki Wutian hantarnya ke alam baka. Ya. Pergi mampus.
rasa aku benar-benar akan mati di sini hari ini. Mengapa? Mengapa kita orang Cina biar orang Jepun menganiaya kita? Mengapa aku sentiasa keseorangan dan tak berdaya? Dan tersisih? Negaraku ada beratus juta penduduk. Di manakah semua pendekar itu? Chen Yunyan jeritlah sepuas hati. Walaupun negara kamu ramai penduduk, tapi semua pengecut. Jadi hari ini, di bumi negara naga kamu, tak kira bagaimana kami menganiaya kamu, tiada siapa akan datang menyelamat. Matilah. Siapa kata tiada orang datang membantu hari ini? Aku semua akan bantu kamu. Anda ialah pendekar agung. Pendekar agung, Anda masih hidup? Pendekar agung. Gadis, ya, kamu memang berbakat. Aku telah menyepi di sini bertahun-tahun. Hari ini akhirnya aku temui bakat seni bela diri sepertimu. Hahaha. Syurga tak akan biarkan negara kita musnah. Senior berlebihan memuji. Aku dah tak layak menerima pujian ini. Senior, berani kamu buat jahat di tanah airku? Mengubah ki menjadi bentuk. Membunuh dari jarak jauh. Pameran Santo bela diri ini laksana Dewi. Patutlah dia boleh menekan Jepun seorang diri. Giliran kau, ada apa pesanan terakhir? Tak kira apa engkau cakap, aku tak akan akur hari ini. Santo bela diri. Kau sudah ditipu, wahai tetua. Inilah masanya muncul. Bilakah kamu akan muncul? Kau siang nan, so Chen Li Yun. Kau sebuah ditolong boy musuh naga. Pendekar pedang, Raja Pisau, Raja Tombak, kamu semua rakyat negara ini. Kenapa buat begini? Jika Santo bela diri mati, nasib rakyat kita akan sengsara. Cukup dengan omong kosong. Manusia sanggup mati kerana wang. Burung sanggup mati kerana makanan. Hari ini kami akan habiskan nyawamu. Wu Sheng, kau dah lama menduduki takhta nombor 1. Hari ini kau akan mati. Betul tu Wu Sheng. Seluruh dunia persilatan telah lama menderita bawahmu. Lepas tesi aku berlatih puluhan tahun untuk halang penceroboh di Shanghai Wan. Kau kata seluruh persilatan derita kerana aku. Ya, kami derita kerana kau. Ahli silat lama benci kau sampai hati. Semua yang kau lakukan cuma omong kosong. Mengarut. Rakyat Long Kingdom berhutang budi. Pengkhianat dan pengampu berani menyalak pada Santo bela diri. Sial, kau cari maut ke? Jangan takut. Pukul dia. Tian Kun God Fist. Bunuh. Kenapa terjadi padaku? Berani kau usik orang muda? Semua, diamlah. Mari bunuh Wira Kungfu bersama. Kalau Wira Kungfu mati, kerajaan naga seluruh menjadi milik kita. Pil marah. Ya, ini pil bau-pau. Selepas makan, kuasa kau akan berganda. Wira Kungfu, kau akan mati hari ini. Sifu Wu Sheng, jangan risau. Undur. Sifu, jangan biar mereka lari. Lepaskan mereka. Sifu. Ni Wawa, kecederaan kamu. Tok Guru. Jampi penyembuhan yang diajar berkesan. Kecederaanku sembuh. Kamu pula? Kecederaanku tak boleh disembuhkan. Kenapa serius sangat? Kecederaanku bukan disebabkan pencuri macam Zhao Xuan. 9 tahun lepas, aku cuba melampaui takdir semesta merosakkan aliran tenagaku. Ya. Sebenarnya aku patut dah lama mati. Selama ini, aku bergantung pada semangat dan tenaga dalaman. Setiap hari aku rasa sakit 3 kali. Setiap kali sakit, lebih teruk dari mati. Tidak ada cenceran lain? Malangnya, catin wicara.
Senafen ini sebab aku bertahan kerana risaukan negara kita. Puak Dongi berhasrat jahat. Niat jahat Long Valley masih ada. Selama ini mereka takut pada kamu sebab tu Jepun tak berani serang. Tapi aku tak tahan lagi. Tanggungjawab halang Jepun jatuh pada kamu. Percayakan aku. Serahkan kepada saya. Ya. Senior, saya tak mampu buat. Niwawa, bakat seni mempertahankan diri awak lebih hebat daripada saya. Selagi saya awak yang percaya pada diri si macam berusaha keras. Penat saya dalam masa depan, awak pasti lebih hebat daripada saya. Senior, awak terlalu tinggi anggap saya. Saya nak akses sambil jawatan sebagai anak murid di sulung. What you supposed to? Ya, saya biasa dia. Baik, sujud 3 kali. Sebagai hadiah penerimaan murid. Cikgu. Baik. Bangun. Sebelum saya ajar awak seni mempertahankan diri, apa itu seni mempertahankan diri? Apa itu seni mempertahankan diri? Saya tak tahu apa itu seni mempertahankan diri. Saya belajar untuk lindung diri sendiri. Dan keluarga saya. Lindungi mereka yang saya sayang. Apapun peraturan dunia ini, saya cuma tahu kalau tak ganggu saya tak ganggu. Tapi kalau ada yang ganggu, saya akan bunuh dia. Cikgu, saya ada cakap silap ke? Saya benar ya. Si Inti awak, dia pernah ada anak tak murid lain. Saya ada juga tanya dia soalan ini. Tebak apa jawab dia? I gather so. Bonus stand down day. Saya tidak tahu. Tolong beri pencerahan. Dia beritahu di saya, hentikan perang untuk damai. Saya marah sampai halau dia pergi. Ingat, pendekar tetaplah pendekar. Jangan fikir benda-benda tak masuk akal. Mengarutlah. Hentikan perang untuk damai. Semua itu karut belaka. Askar perlu buat tugas askar. Doktor perlu buat tugas doktor. Pendekar perlu latih tinju jadi paling kuat. Inilah pendekar sejati. Saya faham. Sebenarnya, wazi ini bagus. Walaupun dia awak perempuan. Dalam semua lelaki di dunia ini, sikit lelaki ada watak macam awak. Saya bukan sembarangan selamatkan awak. Saya dah tahu jiwa bunuh Miyamoto Tamaki. Saya memang dah tahu. Ini? Masa budak ini. Wakil tegas, tak takut kuasa nak tak gentar sistem patriarki salah. Awak dilahirkan jadi ahli seni bela diri? Awak buat saya malu. Baik, sekarang saya ajar semua ilmu bela diri. Yunyan, ilmu bela diri awak sudah hebat. Cuma tenaga dalaman awak masih kurang. Teknik yang saya ajar ini bernama Wuji Gong. Wuji melahirkan Taiji. Taiji melahirkan 2 gambaran. 2 alat hasilkan 4 gambaran. 4 gambaran lahirkan segala benda. Wuji permulaan alam semesta. Guru, akhirnya saya kuasai Wuji Gong. Bagus. Yunyan, kau memang bakat seni bela diri yang jarang ditemui. Hanya dalam Tien Boneken, kita telah kuasai Wuji Gong dengan sempurna. Terima kasih atas bimbingan guru. Sekarang tahap kawalan tenagamu sudah termasuk 10 teratas di dunia. Benarkah, guru? Jangan cepat berpuas hati. Walaupun kemajuan itu pesat sekarang, masa saya sudah tidak banyak. Kau masih belum mencukupi. Saya nak kena berlatih lebih keras. Walaupun ilmu bela dirimu hebat, kau tetap cuma seorang pendekar. Setangguh mana pun pendekar, sukar lawan kepungan ribuan tentera. Apa maksud ini? Untuk lindungi Feng Huo sepenuhnya, engkau perlu capai kedudukan suci dulu. Menjadi santo seni bela diri. Tapi guru, bagaimana nak jadi santo bela diri? Ini relik agung. Peninggalan untuk santo bela diri. Jika ikut langkah ini, 20 tahun kau boleh jadi santo bela diri. Mata baik saya sedar saya perlu percepatkan latihanmu. Saya tetap faham. Lepaskan relik agung ini, kau boleh rasai perubahan alam. Bila kau boleh menyatu dengan alam, bergetar selari, barulah kau jadi santo seni bela diri. Tapi jika gagal mencapai kesedaran, tubuhmu akan meletup dan mati. Nak telan relik Dharma Agung ini. Terpulang pada kau. Tapi ingat, setelah telan relik agung, tiada jalan undur lagi. Saya telan.
Yunyan tenangkan fikiranmu. Selatih Bujiko. Rasa dia pun ke titik antara kamu sudah di alam. Yunyan adalah pendekar legenda sejati. Mampu menggerakkan gunung dan lautan. Merasakan riang-riang sebelum angin luruh. Apabila jadi pendekar legenda, walaupun musuh ada ribuan askar, selama mereka berani membunuhmu, kamu boleh tahu lebih awal dan elak bahaya. Chonye, kau tak kecewakan aku. Kini kau jadi pendekar legenda. Kau akan lindungi kerajaan naga. Tanggungjawab halang dongeng jatuh padamu. Aku boleh pergi tenang. Syurga. Guru. Hahaha. Pendekar legenda sudah mati. Kerajaan naga akan hancur. Wusheng yang tua ini telah menindas dongeng kita sendirian. 10 tahun Tuhan Maha melihat. Hari ini akhirnya dia mati. Sekarang kerajaan Long, senjata dan tenteranya lebih lemah dari kita. Tanpa Wusheng, Jepun Timur akan serang kerajaan Long. Kita akan menyeberangi sungai Yangtze. Chen Yunyan penaung mudah mati. Mengapa tak segera sujud minta pengampunan? Mungkin aku sedang baik hati boleh beri kamu pengkebumian. Hahaha. Wusheng sudah mati. Negara kamu akan diinjak kuda besi dongeng. Rakyat akan hidup merempat. Hidup jadi sengsara. Kita tetap gembira. Hidup mati rakyat apa kait dengan kita? Kita akan bawa keluarga ke dongeng. Dunia berubah apa pun, kitalah yang unggul. Kaum unggul. Hodohnya, kamu tiada tanah air mahupun negara. Walaupun kamu berkebolehan, kamu cuma warga negara kelas 2 di negara lain. Kau ingat bila mereka tak perlukan kau, mereka masih akan layan kau baik? Perempuan bodoh. Diam. Chen Tianyang sudah mati. Tiada lagi santo tentera di kerajaan Long. Jangan buang masa dengan dia. Bunuh dia. Biar aku yang bunuh. Pedang Xuan Yin aku sudah lama tak merasa darah. Hari ini, darah perempuan ini akan korbankan untuk pedangku. Matilah. Bersama ubah bentuk. Ini bagaimana boleh terjadi? Bagaimana kau boleh ada kemahiran sebegitu? Mustahil. Siapa kata tiada santo bela diri di negara naga? Kau sudah jadi santo bela diri. Mustahil. Sejak zaman dahulu lagi, tiada wanita pernah jadi santo bela diri. Wanita hanya aksesori lelaki. Macam mana dia boleh jadi santo bela diri? Mustahil. Aku tak pernah percaya kau jadi santo bela diri. Kau ingat boleh tipu aku dengan ubah bentuk? Kau terlalu naif. Dah tadi cakap lah, syarikat. Mau lagi berpura jadi santo bela diri? Kau ingat kami ni macam budak 3 tahun ke? Dia membisu santo seni bela diri tetap santo. Tak payah cakap banyak. Maknanya kalau aku menang berdebat hari ini, akulah santo seni bela diri. Pada akhirnya, kita pergerakan ini. Korang semua mesti mati. Hari ini sama ada dia santo seni bela diri atau tidak, kami akan bekerjasama bunuh dia. Guru hamba hanya cedera sebelum ini sebelum kamu boleh lukakannya. Jika tidak, sangka kamu boleh kalahkan santo dengan kepandaian cetek? Chen Yunyan, kau benar-benar jadi santo seni bela diri. Mustahil sama sekali. Aku tak percaya kau jadi santo bela diri. Mana mungkin wanita jadi santo bela diri? Seni bela diri hak lelaki semata. Baru sahaja bunuh Chen Tianyang, sekarang Chen Yunyan pula. Takkan kami tak berpeluang bangkit? Wahai Tuhan, kenapa tak bantu kami? Mengapa tak tolong kami? Tuhan tak bantu, muncul pula gadis Jepun muda ini. Dalam 10 tahun, senjata dan tentera Long akan lawan dongeng. Apa harapan Jepun ketika itu? Santo bela diri bukan hak lelaki sahaja. Aku wanita yang pelajari seni bela diri. Tak kalah dengan lelaki. Yunyan? Apa yang kau nak buat? Tahu tak akibatnya jika bunuh kami? Akibat apa? Kalau bunuh kami, ayahku pasti hancurkan keluarga Huo. Walaupun kerajaan naga belum boleh dihancur, keluarga Huo tetap akan kami hapuskan. Awak tahu tu takun.
Kalau lepaskan kami sekarang, kami mungkin masih boleh maafkan awak. Berani kau pukul aku? Dulu Cik He tiada apa-apa. Kau berani bunuh adikmu Miyamoto Yu. Kini aku jadi Santo Martial. Kau berani ancam aku sendiri. Sekarang aku Tuan Wu. Kami salah. Beri kami peluang. Kami pasti jadi orang baik. Musang beruban tetap jahat, sukar berubah. Kau takkan berubah dalam hidup ini. Berubahlah dalam hidup seterusnya. Jangan risau, Guru. Mulai hari ini aku pasti teruskan warisanmu dan pertahankan rakyatku sampai mati. Jangan harap boleh lari nasib baik. Aku lepaskan kau untuk kembali. Beritahu ayahmu Gong Bencang segera tinggalkan kerajaan naga. Jika tidak, aku sendiri akan pancung dia. General, dengan kekuatan tentera kita boleh mara dari King Zhou. Dalam 3 bulan, kita boleh kuasai separuh negara Long. Ya, General. Long Kingdom sedang membangun. Masa yang tinggal untuk kita tidak banyak. Pendapat kamu berdua ada betulnya. Tapi selagi Wuseng belum mati, berani kita serang membuta tuli. Kau ingat Wuseng main-main? Lapor General. Cik Lin sudah sampai. Benarkan dia masuk. Baik. Lapor General. Apa terjadi pada kamu? Apa sebenarnya berlaku? Di mana yang lain? Semua yang lain sudah mati. Ayahmu Santo Seni Beladiri Chen Tianyang sudah mati. Wah, ini sungguh hebat. Hahaha. Jadi walaupun kerugian kali ini besar, tapi Wuseng sudah mati. Semua berbaloi. Sama-sama, ini takdir Tuhan untuk Jepun kita. Ayah Doak Maha Guru, kamu salah faham. Apa maksud kamu? Walaupun Wuseng Chen Tianyang mati, tapi dia ada murid. Perempuan yang bunuh adikku, Chen Yunyan. Dia jadi Santo Seni Beladiri baru. Apa kamu cakap tadi? Chen Yunyan dah jadi Santo Seni Beladiri. Kalau tak silap aku, dia bawa 20 tahun. Lindsay, kamu tersilap ke? Ini mustahil. Sama sekali tak mungkin. Kita berlatih seni beladiri seumur hidup. Setiap hari berlatih. Tak pernah malas. Masih belum capai tahap Santo Seni Beladiri. Seorang gadis baru berlatih beberapa tahun. Boleh jadi penari Santo Seni Beladiri. Yanzi, adakah sebab terlalu gementar? Jadi pasti awak telah buat kesilapan. Kak Guo, sebelum aku dan Sao Xuan, Ouyang Nan dan Chang Tian Yungang, ketika kami gabung tenaga kejar pendekar agung, dia pun kami kalahkan. Tapi hari ini waktu kepung Chen Yunyan, dia langsung tak cedera. Zhao Shen dan yang lain semua mati. Masih ragu-ragu lagi? Maksud awak Chen Yunyan lebih hebat dari Chen Tianyang? Ringkasnya, standing Chen Tianyang di zaman gemilangnya. Chen Tianyang? Ayah Chen Tianyang tiada anak, jadi senang dikawal. Tapi Chen Yunyan lain cerita. Bergerak sekarang. Tangkap semua saudaranya. Cuba bunuh Chen Yunyan. Ini masa depan dongeng kita untuk ratusan tahun. Hoi. Apa awak saya buat? Jangan bergerak langsung. Nanti awak dibunuh. Lah, ayah, mereka semua saudara Chen Yunyan. Kalau kita kawal mereka, awak boleh kawal Chen Yunyan. Apa yang kamu lakukan kepada Yun Yuan? Kamu pengkhianat tak tahu malu. Ayah, dia ialah Chen Yun. Apa yang kamu lakukan kepada Yun Yuan? Kamu bapa Chen Yunyuan. Saya bapanya. Datang pada saya kalau ada rungutan. Jangan sakiti anak saya. Tunggu, saya Datuk Chen Yunyuan. Kalau tak puas hati, datanglah pada saya. Jangan risau semua. Saya takkan lepaskan sesiapa. Kamu nak buat apa? Kita nak buat apa? Kami tukar nyawa kamu dengan Chen Yunyan. Apa? Apa? Salahkan. Salahkan Chen Yunyan jadi Santo Bela Diri. Santo Bela Diri? Yunyan jadi Santo Bela Diri? Mana boleh, Yan R? Dia dah jadi Santo Bela Diri? Pengalaman jadi Santo Bela Diri. Baik. Yunyan. Berani mereka target pejabat saya. Kamu cari maut.
Kenapa kamu gembira? Walaupun dia jadi santo bela diri, saya tetap bunuh dia. Dengan kalian Chen Yunyan, saya tak takut jatuhkannya. Hahaha. Nampaknya kamu nak guna kami untuk paksa Yunyan tunduk. Apa? Minta pengarut. Ken. Nampaknya kamu tak kenal cucu saya. Walaupun dia perempuan, personalitinya lebih kuat daripada lelaki. Dia lebih rela daripada jadi hamba. Nak guna kami paksa Yunyan tunduk? Tak mungkin. Bang, nak mati ke? Aku memang dah tua. Aku tak takut mati. Maksud awak dia tak nak menyerah sebab wawah? Sama sekali tidak. Nak tengok macam mana Chen Yunyan tak peduli saudara mara sendiri. Perkara yang lelaki pun tak boleh buat. Kenapa dia boleh berbuat begitu? Baiklah. Kita tunggu dan lihat. Apa yang kau buat ni? General Miyamoto, kau layan rakyatku di Tanah Naga tak adil. Apa niat kau sebenarnya? Jangan sangka kau boleh buat sesuka hati di Tanah Naga aku. Chong Mo, kau sendiri nampak adikku dibunuh dulu. Aku belum selesai urusan ni dengan kau. Tangkap dia. Ambil dia. Gong Benling, berani kau buat macam ni pada aku? Aku tak akan bunuh kau, tapi tak akan lepaskan kau. Ayahmu. Apa nilai ayahmu di mataku? Asalkan kita berjaya hari ini, bunuh Chen Yunyan. Negara Long akan jatuh ke tangan kita. Chen Yunyan, kau terlalu gegabah. Dia jumpa Saint Seni mempertahankan diri? Saint Seni mempertahankan diri Chen Tian yang sudah mati. Tidak, mustahil. Saint Seni mempertahankan diri tak mungkin mati. Nanti mungkin Chen Yunyan jadi Saint baru? Sebab itu kau takutkan dia? Dia jadi Saint Seni mempertahankan diri yang baru. Jadi, aku sudah rampas seluruh tenaga mudanya. Dia tak boleh lari. Makcik, anak aku Kong Bayu. Dibunuh Chen Yunyan depan mata makcik? Betul? Kau ingat peristiwa itu berlaku tanpa cacat celah. Cuma engkau patut mati. Lindsay, balas dendam untuk abangmu. Cuma engkau patut mati. Sebentar, kematian Gong Benyu tiada kena-mengena dengan marsial muda. Keluarga Hu akan tanggung akibatnya. Datuk Hu tidak takut mati. Tiada rasa gentar. Tak perlu membelaku. Jangan risau orang tua. Tiada siapa boleh lari. Borde. Yunyan. Yunyan dah balik, Datuk. Datuk, cepat pergi. Jangan risau pasal kami. Yunyan, sekarang kau jadi santo bela diri. Tapi kena ingat kau santo bela diri kerajaan naga. Tapi jangan mengalah demi keluarga Hu saja. Kalau tak, engkau betul-betul jadi anak derhaka. Tak sabar nak mati ke? Bunuh saya jika maut. Kalau saya berkerut, kau bukan wira. Budak kecil. Tak sangka awak muda begini sudah jadi santo bela diri. Cukuplah cakap kosong. Lepas dia sekarang, jangan datang negara aku lagi. Saya akan lepaskan awak. Wik, saya apa yang si mata kon? Bapa dia orang tahu kau saya tu yang kuasa di keadaan ini. Jadi sekarang, saya tak cuma perlu saya perintah semua saudara awak, termasuk bapa awak, akan mati. Sekarang saya mahu bertelut. Chen Yunyan saya akan kira sampai 3. Kalau engkau masih tak mau berlutut, aku akan bunuh bapa engkau. 1, 2. Dasar anak derhaka. Percaya tak aku akan bunuh dia sekarang? Mengapa tak tembak? Engkau sangka aku tak berani? Ya, aku rasa kau memang tak berani. Celaka. Aku sudah faham satu kebenaran. Kepalkan tangan dan jangan berkompromi untuk lindungi orang yang perlu dilindungi. Tara tak boleh tebus apa-apa. Gong Benling, aku beritahu kau, kalau ada satu nyawa keluarga Hu terkorban, ku pastikan kalian semua ganti dengan nyawa. Gadis Mai, layak jadi cucu aku. Yunyan, ayah bangga dengan kau. Ayah memang bangga. Yunyan, bagus. Bagus. Benar begini. Keluar dari sini. Ya, ini namanya keberanian. Tembak. Hahaha. Santo Seni mempertahankan diri ini sungguh luar biasa. Sedangkan terbiana masa keluar sekarang. Ayah. Tak perlu kata lagi. Kekuatan Santo ini melebihi ancaman kita. Jika dia boleh diancam, dia bukan yang maha perkasa. Mari kita pergi.
Yunyan, jumpa Datuk dan ayahmu. Pakcik dan sepupu-sepupu. Anak baik. Datuk, jangan risau. Mulai sekarang, tiada lagi musuh asli ganggu kita. Yunyan, kau memang hebat. Terima kasih atas perlindunganmu, Komander Muda, keluarga Huo kami. Malu. Kami ki memberi penghormatan. Chansa. Bangun. Hey. General Miyamoto sudah 3 tahun. Yokte Valley Qingzhou, Tairu Kowashu Ketenteron. Bagaimana nak berdepan raja bila pulang? Anak buah menyesal. Dewa Perang. Bukan kami tidak kompeten. Martial Saint dari Dragon Kingdom terlalu kuat. Malangnya Chen Tianyang sudah mati. Untuk lawan dia, malangnya. Memandangkan Chen Tianyang sudah mati, kenapa masih ragu? Bawa tentara ke timur merentasi sungai Yangtze. Dewa Perang, ada Martial Saint baru di Dragon Kingdom. Dia Chen Yunyan. Martial God baru pula. Ini semua alasan untuk perang. Sampaikan arahan. Kumpul segera, serang Dragon Kingdom. Dewa Perang Martial Saint halangan tak dapat diatasi. Walaupun ada Martial Saint baru, aku tetap boleh bunuh. Tak perlu cakap lagi. Kumpul segera. Hei, Dewa Perang. Kau terlalu angkuh. Jangan pandang rendah pada aku, Martial Saint. Kubus ajaib siap berlepas. Itu sahaja. Berani kamu mencabar tuan aku? Kamu tak perlu wujud lagi. Kita tunggu dan lihat, Tuan Wu Sengdaran. Jika Jepun berani serang naga-naga kita lagi, aku akan bunuh sampai ke ibu kota kamu dan ambil nyawa raja kamu. Kami akan ingat amaran Sang Pendekar Agung dan takkan ulangi lagi.